Okey, seterusnya kita pergi kepada cas elektrostatik. Tadi kita dah pergi kepada tenaga kan? So, dah faham. Sekarang kita pergi kepada cas elektrostatik. Apa tu elektrostatik? Okey. Okey, daripada perkataan tu, elektrik maksudnya elektrik lah. Okey, statik maksudnya tidak bergerak. Maksudnya cas elektrik yang tidak bergerak. Dia stay saja pada satu tempat. Sedangkan cas elektrik kita yang gunakan untuk hidupkan TV kan, untuk mesin basuh, untuk hidupkan lampu apa semua tu, itu bergerak. Itu bergerak Memang cas elektrik itu bergerak, tapi yang ini cas elektrostatik ni apakah dia? Tu saya cakap tadi. Cas elektrostatik ni adalah cas elektrik yang tidak bergerak, statik. Statik main duduk satu tempat Semua objek boleh bercas bila bergeser. Bergeser maksudnya kita gosokkan pembukaan antara dua benda. Bila gosokkan pembukaan antara dua benda tu, dia boleh menghasilkan cas. Okey, yang dinamakan cas elektrostatik. Okey. Okey, dia ada konsep dia macam ni. Objek yang kehilangan elektron. Dia ada elektron. Elektrik ni, cas elektrik ni dia ada elektron. Dia ada elektron. Elektron ni boleh hilang ataupun boleh diterima masuk. Okey, kena ingat elektron tadi tu boleh hilang ataupun boleh diterima masuk. Okey, dia macam ni. Objek yang kehilangan elektron bercas positif. Selalu kalau dulu-dulu kan kita nak belajar chemistry ni, dia adalah konsep elektron hilang, elektron terima. Jadi kalau yang hilang ni, objek yang kehilangan elektron, hilang ni maksudnya awak bayangkan awak ada benda kesayangan awak kan. Benda hilang, ataupun dengan kata lain awak dermakan. Awak dermakan awak punya barang kesayangan awak tu. Duit ke apa ke, kita menderma. Hilang ni maksudnya boleh katakan macam kita derma lah. Derma tu apa? Baik tak? Baik ke tak baik? Bagus ke tak bagus tu? Kita derma tu bagus lah. Kita nak bagi awak apa kata clue untuk mengingat ni kan. Kalau kehilangan ataupun dalam kehilangan elektron ataupun dalam bahasa lainnya, you dermakan elektron. Okey, jadi bercas positif. Okey, sebab derma ni kan bagus kan. So, positif. Derma positif. Macam tu cara nak ingat derma, bila derma positif. Okey. Kalau terima, bercas negatif. Kalau kita nak harapkan bantuan orang je. Okey, contohnya macam kita sebenarnya boleh menderma lah dalam tingkatan kita boleh menderma, tapi apa orang kata dalam mau yang sedikit pun tak apalah. Okey, maknanya kalau kita derma ataupun kehilangan, kita bercas positif. Kalau kita terima elektron, kita bercas negatif. Macam tu Faham nak ingatkan benda-benda ni semua sebab kita akan ada masalah yang kadang-kadang kita tak ingat So saya bagi tips macam nak ingat. Hilang ataupun derma, kita derma is bagus kan. So positif. Okey. Bila objek bercas didekatkan, ia mengalami daya elektrostatik. Mungkin ada hukum cas. Cas yang sama, contohnya cas yang sama macam dia ada cas dua, satu positif, satu negatif. Cas yang sama, positif, sebab dia sama jenis kan, so dia menolak. Dia tidak akan tertarik lah. Kalau cas yang berbeza, positif, negatif, dia akan menarik antara satu sama lain. Macam magnet lah. Contoh macam magnet kan, kalau dia ada utara selatan. Kalau awak dekatkan selatan sama kutub kan. So dia akan menolak. Sebab dia sama, dia tak mau dah. Okey. Kalau negatif, kalau utara dengan selatan, satu utara, satu selatan, magnet yang satu lagi utara, magnet yang satu lagi selatan, dekatkan, dia akan menarik. Dia akan menarik. Itulah macam itulah kita tengok. Memang begitulah hukumnya alam ni. Sama juga kalau dengan apa orang kata sama jenis jantina kan. Contoh, kalau lelaki, sepatutnya secara fitrahnya tak ada tak ada perkahwinan antara lelaki-lelaki sebab sama jenis. Sama jenis sepatutnya dia menolak.
Sebab tu kalau ada apa fahaman-fahaman yang sama yang sama jantina nak berkahwin seperti negara-negara barat tu, itu memang dah kata luar daripada fitrah manusia. Kalau yang magnet pun dia tahu kan, cas elektrik pun dia tahu, nak bezakan apatah lagi manusia yang berakal Jadi lelaki memang awak nak ingat macam tu. Ni macam mana nak ingat lelaki sama kan, sama jantina, so dia tak boleh, dia menolak. Okey, dia menolak. Kalau dia menarik itu keluar daripada fitrah, dia lebih teruk daripada cas elektrik ni kan. Kalau lelaki nak kahwin dengan lelaki juga, dia lebih teruk daripada cas elektrik ni tadi, lebih teruk lah. Ada manusia ada pemikiran, cas elektrik tak ada pemikiran tapi tahu nak bezakan kan. Yang sama jenis dia akan menolak. Kalau yang berbeza, satu positif satu negatif, dia akan melekat lah, tak akan tertarik jadi lebih teruk lah siapa yang macam gini kan. Perempuan-perempuan, lelaki-lelaki yang memang tak boleh jadi kena ikut fitrah lah, lelaki, perempuan dan sebagainya. Okey, kita sudah bagi contoh lah, senang kamu ingat ini kisahnya tadi positif dia akan tertarik dia akan tertarik dia akan positif tadi ni, dia akan menolak, dia tak akan melekat kan, dia tak akan melekat. Dan negatif pun sama charge, same charge, dia tak akan melekat lah, dia tak akan tertarik tengok kalau positif negatif charge je, charge elektrik yang positif negatif ni, dia akan tertarik, dia akan pergi satu sama lain faham Kemudian ini dia aktiviti yang menunjukkan kehadiran cas elektrik. Nanti saya akan tunjukkan video, saya akan cari video lah macam mana berlakunya cas elektrostatik ni. Okey, aliran air pipe ni tadi ni, baca yang rajah 7.3, aliran air kecil dan lurus yang air tadi ni ada positif, ada negatif lah. Ada cas positif, ada cas negatif. Kemudian belon bercas negatif selepas digosok dengan kain wool. Ambil satu belon, digosok dengan kain bulu ataupun kain wool, gosok je sampai dia ada cas, sampai dia panas. Sampai bila dia panas tu maksudnya dia ada cas negatif Okey, bila didekatkan dengan pipe tadi ni, kita tengok yang penerangan nombor 2 cas positif pada air tertarik kepada cas negatif pada belon, menyebabkan aliran air terpesong ke arah belon. Nampak tak? Bila didekatkan belon tadi, belon tu bercas negatif, sedangkan air tadi tu dia ada positif dan negatif kan. Jadi bila didekatkan cas negatif daripada belon dengan cas positif daripada air tu, akan berlakunya penarikan kan, satu negatif satu positif kan, dia akan berlaku penarikan dia akan ada tindak balas lah. Okey, apa berlaku, kita akan nampak aliran air tadi tu dia akan terpesong kita nampak terpesong ke arah belon, nak mengikut ke belon tadi tu. Faham? Okey, seterusnya ini dia contoh-contoh alat yang digunakan untuk menggosok lah. Kain bulu, rod asetate, semua ada kat makmal ni. Rod kaca, kain bulu, rod perspex, rambut. Okey, yang ni contoh-contoh yang bercas positif Kain bulu, rod asetate, rod kaca, kain rod perspex, rambut, itu bercas positif. Yang bercas negatif ni rod politena, kain bulu. Jugalah tengok kain bulu ni, dia boleh jadi positif negatif bergantung pada dia punya kawan satu lagi tu. Kain sutra, rod ebonit, kain wool, belon getah tu antara yang bercas negatif Okey, soalan ni. Linda sedang mengusap kucingnya. Apakah yang akan berlaku jika sebiji belon didekatkan kepada kucing itu? Dia ada kucing, dua objek sini, belon, awak tumpukan bulu kucing tu dengan belon. Okey, cuba fikirkan apa jawapannya. Apa awak jangkakan
berlaku kepada belon itu dan bulu kucing tu bila didekatkan. Okey. Ulasannya, bulu kucing ni jadi bercas. Bulu kucing menjadi bercas lah bila didekatkan belon ni. Cas-cas ini boleh menarik objek yang neutral seperti belon. Okey. Bila didekatkan ni, maka daya elektrostatik akan terhasil. Dan ini menunjukkan cas yang berbeza antara bulu kucing dan belon. Maka belon itu tertarik dan melekat pada bulu kucing. Okey. Bulu kucing ni menjadi bercas, daripada neutral jadi bercas. Okey. Ini elektroskop lah. Ini ada alat di makmal. Dia digunakan untuk mengesan cas elektrostatik lah yang ni. Okey. Apa elektroskop ni? Dia satu alat yang menentukan kehadiran cas elektrostatik, kuantiti cas elektrostatik dan jenis cas elektrostatik yang hadir. Dia ada daun emas. Bila objek bercas didekatkan dengan cepi logam, elektroskop yang neutral, daun emas mencapar menjadi flat logam. Okay, nanti saya tunjukkan kalau ada video dia lah. Cakap saja tak faham kan. Okey, cuma tengok sini. Ini Okey, yang ni elektroskop bercas positif Daun emas mencapar lebih besar. Ini ada bila didekatkan dengan cas positif. Kemudian yang bawah ni objek bercas negatif. Dia mencapar lebih kecil. Sama juga dengan daun emas ni. Kalau objek bercas positif, elektroskop bercas negatif Kemudian elektroskop bercas negatif. Kalau ada yang objek di atasnya yang bercas negatif, dia akan mencapar lebih besar lah. Kalau letakkan objek bercas positif, dia akan mencapar lebih kecil. Okey. Okey, ni elektrostatik dalam kehidupan seharian kita Pancaran kilat. Pancaran kilat ni juga dia mewujudkan cas elektrostatik. Okey, semasa ribut, awan bergeser dengan aliran udara dan menyebabkan bahagian bawah awan menjadi bercas negatif. Okey, cas-cas negatif mengaruh cas-cas positif di permukaan bumi. Cas-cas negatif berpindah dari awan ke permukaan bumi dan seterusnya. Pengiraan cas-cas negatif dari awan ke bumi merupakan cas elektrik yang dipanggil pancaran kilat. Itu cara berlakunya kilat lah. Okey, sambaran kilat Okey, bagaimana kita nak atasi ni semua? Sebab pancaran kilat ni sebenarnya dia boleh memusnahkan struktur bangunan. Maka dipasangnya konduktor kilat. Konduktor kilat ni dipasang di atas bumbung untuk mengalirkan cas ke dalam bumi. Dia akan mengalirkan cas yang dihasilkan tu ke dalam bumi. So dia akan neutral lah, selamat Dia akan menyebabkan tidak berlaku kerosakan lah. Apabila kilat menyambar bangunan tinggi, cas-cas negatif yang akan mengalir ke dalam bumi melalui konduktor kilat. Konduktor kilat ni sebagai pengalir lah supaya cas-cas negatif tadi tidak merosakkan struktur bangunan tadi Okey, macam ni Pada bangunan tinggi-tinggi biasa dah ada konduktor kilat lah dipasang. Okey, dekat menara KL kan. Menara KL ada konduktor kilat dipasang mestilah sebab dia tinggi kan. Okey, terangkan bagaimana. Sebab ni konduktor kilat ni menyediakan laluan untuk menyacas elektron daripada kilat ke bumi supaya menara tidak rosak untuk mengurangkan jawapannya untuk mengurangkan risiko bangunan daripada dipanah peti. Cara bagaimana dengan konduktor kilat ni membantu memindahkan elektron ke bumi lah. Okey, dia neutralkan. Ini lagi ada beberapa masalah juga Tayar lori bergeser menghasilkan cas kan, tayar lori. Especially lori tangki petrol lah yang membawa bahan-bahan yang mudah terbakar. Ini akan bahaya
So kita akan nampak tayar lori bergeser menghasilkan cas. Especially bila pada waktu panas. Cas itu boleh mencetuskan kebakaran. Apalagi bila dia membawa bahan-bahan yang mudah terbakar macam petrol dan sebagainya. Jalur konduktor digunakan untuk mengalirkan cas-cas ke bumi sebelum mengempam petrol keluar dari tangki. Jalur konduktor mana jalur konduktornya? Ni jalur konduktor. Jalur konduktor tu digunakan supaya apa? Untuk mengalirkan cas-cas ke bumi sebelum mengempam petrol keluar dari tangki. Kadang-kadang awak nampak macam dekat lori-lori ni kan, awak ada nampak tak macam rantai kan dia letak dekat dia punya absorber bumper dekat belakang ni, macam ada rantai. Rantai tu apa melerit aje lah di atas jalan. Dia melerit atas jalan, dia menyentuh jalan lah. Ada kegunaan lah, bukan untuk fashion kepada lori tu, tapi dia adalah untuk mengalirkan cas-cas yang terhasil tadi tu supaya dia jadi neutral elektron. Dia akan mengalirkan elektron tadi ke bumi lah. Itu dia punya fungsi dia. Sebab bila dah banyak elektron, kemungkinan untuk berlaku kebakaran tu adalah sangat tinggi. Mana terhasilnya elektron tadi tu? Adalah daripada elektrostatik tadi tu. Cas elektrostatik. Okey. Okey, macam ni ni jalur konduktor dia. Ini macam mana dia alihkan lah. Dia punya main point ni sekarang ni nak buang elektron tu. Nak buang elektron tu ke bumi lah. Nak alihkan tu cara-cara dia. Okey, baju yang berbulu macam ni, so banyak elektrostatik boleh terhasil dan menyebabkan badan yang memakannya pun tak selesa. So cara nak atasi tu, kita boleh pakai kain yang dibuat pada kapas daripada kain yang bulu-bulu ni. Kat sini kita mungkin tak pakai lah kot kain bulu sebab kita panas kat negara kita ni. Kapas is the best lah untuk mengelakkan kepanasan. Macam ni negara-negara sejuk boleh lah. Negara kita tak adalah. Kalau nak pergi fashion lah. Tapi kalau menyusahkan tu susah juga kita kan. Okey, yang ni penyelesaian masalah berkaitan elektrostatik. Ini kebakaran ketika ketika mengisi minyak, ini penting Cas elektrostatik menghasilkan percikan api dan boleh mencetuskan kebakaran ataupun letupan. Okey, caranya macam mana? Semasa kita mengisi minyak ni, kereta kita ni menghasilkan cas elektrostatik badan kereta kita. Okey. Badan kita menjadi bercas positif apabila pakaian bergeser dengan cushion tempat duduk. Okey. Kita dah akan mengumpul cas sebab pakaian kita bergeser dengan cushion yang kita bawa dalam cushion kereta kita tu akan menghasilkan cas elektrostatik tadi itulah. Kemudian cas-cas positif berkumpul di permukaan pakaian kita bila kita keluar kan. So pemindahan cas-cas menghasilkan percikan api yang mencetuskan kebakaran kenderaan. Jadi kebakaran kenderaan boleh berlaku. Okey, ini situasi-situasi yang boleh berlaku di pam minyak sana. Okey, langkah-langkahnya macam mana? Okey, matikan enjin sebab tu kalau banyak sangat dia punya syarikat-syarikat yang jual minyak ni kan, pump station ni, petrol pump station ni, dia akan adakan poster kan, kena tengok banyak kali lah untuk mengurangkan kebakaran ni. Salah satunya matikan enjin. Okey, sentuh bahagian logam kenderaan bila macam ni tau. Bila nak pergi bayar dulu kan, kita keluar nak pergi kaunter pembayaran tu, awak keluar, tutup pintu dan awak pegang bumbung kereta ke, pegang pintu kereta yang dekat luar tu ke, untuk supaya cas-cas elektrostatik yang terhasil tadi tu dineutralkan. Jadi pegang keluar tu, awak pegang dulu kereta, capailah mana-mana bahagian, sentuh sekejap untuk mengalirkan cas-cas tu. Jangan masuk dalam kereta semasa mengisi minyak. Jangan masuk dalam kereta lagi. Jadi adalah masuk kereta balik.
Jadi dia akan menghasilkan charge elektrostatik lagi lah. Dia padam telefon bimbit apa? Sebab telefon bimbit ni tadi dia menghasilkan spark. Dia menghasilkan spark dan boleh orang kata spark tu apa, pancaran Yelah macam signal kalau call masuk kan kita ada macam signal lah. Signal tadi tu dalam bentuk gelombang kan dia boleh mencetuskan kebakaran lah. Kalau dekat dengan apa sedang isi minyak kan, kita nampak ada, kita tahu yang minyak tadi ni dia vaporize kan, dia macam menguap. Nampak dia punya uap-uap dia bila kita isi kan. Itu yang boleh spark bila ada gelombang telefon tu, signal tu. So dia boleh menangkap dan menghasilkan percikan api Ini beberapa langkah untuk mengelak daripada elektrostatik ni. Jangan berdiri di bawah pokok semasa petir. Jangan duduk di tempat-tempat yang tinggi untuk mengelakkan elektrik tadi ni. Duduk dalam kenderaan adalah satu tempat yang selamat semasa ni. Semasa petir. Itu antaranya lah.